A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajian online. Setelah pada kuliah duha tadi kita telah pun mendengar pengajian online daripada kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dibawakan oleh Al-Fadil Ustaz Azul Nizam Shah Al-Banjari Al-Azhari berkenaan dengan bab puasa. Jadi insya-Allah pada kuliah Zuhur ni pula saya akan membawakan berkenaan dengan pengajian fiqh puasa juga, tapi menggunakan kitab yang lain, iaitu kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Jadi sebelum kita menunggu lebih ramai yang masuk di dalam live kita pada petang ini kita terlebih dahulu kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mempunyai kemuliaan dan kelebihan yang tersendiri. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatan min layali Ramadan." Apabila masuk malam pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadana. Apabila masuk malam pertama di malam-malam Ramadan. Masuk sahaja malam pertama di malam-malam Ramadan, nescaya fayaqulullahu azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala akan menyeru kepada sekalian hambanya. Allah akan berkata kepada sekian hambanya, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu." Siapa di antara kamu yang mahu mendapatkan cinta daripada aku? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin untuk mendapatkan cinta aku, sebelum mereka mendapatkan cinta aku terlebih dahulu akan mencintai mereka. Man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu. Siapa di antara mereka yang mahu memohon keampunan kepada kami, sebelum mereka mengangkat kedua tangannya untuk memohon keampunan kepada kami terlebih dahulu akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Semuanya kerana apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi hurmati Ramadhan, kerana kemuliaan, keagungan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian hadisnya tidak berhenti sampai di situ. Nabi SAW menyambung lagi. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya tentang kecintaan Allah di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada hambanya, fayamurullahu taala al-kiramal katibina. Allah Subhanahu wa taala akan panggil dua malaikat, yaitu Raqib dan juga Atid. Dipanggil dua malaikat pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipanggil berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayamurullahu taala al-kiramal katibina bi ay yaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyiat wa yamhullahu taala dzunubahumul madiyah. Allah Subhanahu wa taala akan beritahu kepada dua malaikat ini. Allah akan beritahu kepada dua malaikat ini, fayamurullahu taala al-kiramal katibina bi ay yaktubu lahumul hasanat, iaitu diperintahkan malaikat ini untuk sentiasa mencatat amal kebaikan manusia sepanjang bulan Ramadan, hatta kata para ulama sehinggakan nafas yang keluar masuk daripada hidung dan juga mulut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa, catatkan nafas yang masuk sebagai satu pahala dan nafas yang keluar juga sebagai satu pahala. Jadi kita tidak tahu sepanjang satu hari kita berpuasa, kita tidak tahu berapa banyak kita hembuskan nafas kita, berapa banyak kita tarik nafas kita, itu pun diberikan pahala percuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktubu alaihimus sayyiat, dan kata
Nabi SAW, Allah akan beritahu kepada malaikat pencatat amal keburukan pula, wala yaktubu alaihi musaiat, hamba-hamba aku yang sedang berpuasa, yang tergelincir di dalam dosa, wala yaktubu alaihi musaiat, jangan kamu catatkan dosa dan kesalahan mereka itu di dalam buku amalan mereka. Wa yamhullahu ta'ala dhunubahum al-madiyah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan dua malaikat tadi untuk membawa buku catatan amal manusia. Membawa buku catatan amal manusia yang sedang berpuasa, dan Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan, sekiranya ada masih kesilapan, sekiranya ada masih kesalahan, sekiranya ada masih dosa yang belum dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab ataupun di dalam buku catatan amalan mereka, maka dengan ketika itu Allah kata fayamhullahu ta'ala dzunubahum al-madiyah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus serta-merta segala kesilapan dan kesalahan orang yang berpuasa di dalam buku amalan mereka. Sehingga kan bila mana orang yang berpuasa itu meninggal di dalam keadaan dia berpuasa, meninggal dalam keadaan dia tidak ada dosa, meninggal dalam keadaan dicatatkan setiap apa yang dia buat itu sebagai pahala waktu dia meninggal, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kayaumin waladathu ummuhu, waktu dia mati itu sama seperti waktu dia dilahirkan oleh ibu dia, bersih daripada sebarang dosa. Maka sebab itu ini merupakan satu kesyukuran kepada kita sebenarnya, untuk kita lebih memahami, untuk kita lebih menghayati, untuk kita lebih menginsafi kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya, ini Al-Quran diturunkan juga pada bulan Ramadan, bulan yang sangat agung untuk memberi petunjuk kepada sekalian manusia. Dan yang paling penting sekali di dalam kita menyambut bulan Ramadan al-Mubarak, di dalam kita mengamalkan perintah Allah di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, yang paling penting sekali persiapan yang perlu kita lakukan ialah persiapan daripada segi ilmu. Kerana setiap perkara yang tidak dilandaskan dengan ilmu, maka amalan tersebut mardudatun la tuqbalu, dia tidak akan diterima dan akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Saffatuz Zubat yang dikarang oleh Syekh Ibn Ruslan rahimahullah, beliau menyebutkan faman bighairi ilmi ya'malu fa'amalahu mardudatun la tuqbalu, siapa yang beramal tanpa ilmu, sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita beramal dilandaskan dengan ilmu, kerana al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, kerana ilmu ini merupakan imam bagi amalan, merupakan imam ikutan bagi amalan, wala amalu tabi'uhu, dan amal itu akan mengikut kepada ilmu. Maka sebab itu wahyu yang pertama sekali diturunkan oleh Allah ialah berkenaan dengan ilmu. Ini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diperintahkan untuk membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita Kitabus Siyam, kitab berkenaan dengan puasa, di dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Kitabus Siyam, kitab berkenaan dengan puasa. Ta'rifus saum, makna berpuasa, dia disebutkan kalau dalam kitab-kitab fiqh, apabila ulama itu ingin menjelaskan tentang makna sesuatu perkara, dia akan pecahkan pembahagian makna itu kepada dua bahagian. Yang pertama sekali ta'rif dari segi lughatan, ta'rif dari segi bahasa. Yang kedua ta'rif dari segi syara'an ataupun istilahan, ta'rif dari segi istilah. Ta'rif dari segi istilah. Jadi di sini dikata ta'rifus shaum lughatan, makna puasa dari segi lughatan, dari segi bahasa. Apa makna puasa dari segi bahasa? Mutlaqul imsak, wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam radhiyallahu ta'ala anha, inni nadhartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Makna puasa dari segi bahasa ialah mutlaqul imsak, yakni menahan semata-mata. Menahan apa? Menahan umum. Ini dari segi bahasa. Puasa dari segi bahasa maksudnya menahan secara umum. Apa yang dia tahan terpulang pada diri dia.
sama ada mau tahan dia punya mata, sama ada mau tahan dia punya pendengaran, sama ada mau tahan orang lalu, sama ada mau tahan dari dirinya daripada bercakap, sama ada dia mau tahan dirinya daripada tidur, sama ada dia mau tahan dirinya dari apa sahaja perkara, maka itu dipanggil sebagai saum. Dari segi bahasa, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallibal yauma insiya." Seperti mana Sayyidatina Maryam radhiyallahu taala anha menyebutkan, yang mana perkataannya itu direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan kepada penduduk kampung, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman sauman, untuk menahan diri aku. Nampak? Menahan. Perkataan saum, menahan. Makna menahan. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan berkata-kata kepada manusia. Jadi saum di sini yaitu dengan makna menahan. Kalau mengikut ayat daripada Al-Quranul Karim ini, di dalam surah Maryam ayat yang ke-26 ini, Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha, dia saum daripada berkata-kata. Dia menahan dirinya daripada berkata-kata. Jadi makna puasa, makna saum dari segi lughatan, dari segi bahasa, iaitu mutlaqul imsak, iaitu menahan diri semata-mata. Menahan apa secara umum, tidak kira tahan apapun, maka itu disebut sebagai mutlaqul imsak, menahan semata-mata. Adapun makna puasa dari segi syara'an, dari segi istilah, yang ini yang perlu kita fokuskan, kerana ini merupakan akar kajian kita. Akar kajian kita itu merujuk kepada istilah puasa dari segi syara'an, bukan dari segi lughatan. Apa makna daripada segi syara'an? Al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Maksud puasa daripada segi syara' iaitu al-imsaku an jami'il mufattirat, iaitu menahan dirinya daripada semua perkara-perkara yang akan membatalkan puasanya. Dan nanti di tengah-tengah perbahasan kitab ini kita akan dapat lihat dan kita akan dapat dapat nampak sebenarnya perkara yang membatalkan puasa itu terbahagi kepada dua. Satu, perkara yang membatalkan puasa itu sendiri, zat puasa itu sendiri. Satu lagi, puasa yang menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Jadi ada dua. Satu yang menghilangkan puasanya terus, satu lagi yang menghilangkan pahala puasanya sahaja, tapi puasanya masih tetap sah. Itu kita akan bahaskan pada perbahasan yang akan datang. Jadi al-imsaku an jami'il mufattirati, jadi makna puasa dari segi syara'an, dari segi istilah, dari segi syariat, yaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasanya, yang mampu membatalkan puasanya, min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar. Yakni terbitnya fajar shadiq. Kerana di dalam terbitnya fajar, dia ada dua fajar. Satu disebut sebagai fajar shadiq, satu disebut sebagai fajar kadhib. Sebelum fajar shadiq muncul terlebih dahulu fajar kadhib. Fajar kadhib ni masih di dalam lingkungan imsak. Tapi bila mana fajar kadhib sudah pun hilang, yang akan datang ialah fajar shadiq, iaitu masuk waktu subuh yang bertepatan, yang waktu itu tidak boleh sudah untuk kita makan dan minum pada waktu bersahur. Jadi menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa ini min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampailah terbenamnya matahari biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Al-aslu fihi, apakah asal kita ini berpuasa? Adakah berpuasa sahaja-sahaja ataupun ada tuntutannya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW? Pastinya ada, kerana setiap perkara yang kita lakukan perlulah mempunyai dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, supaya setiap amalan kita itu terbimbing dengan bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga bimbingan wahyu daripada baginda SAW. Kerana setiap perkataan yang disebutkan oleh Nabi juga merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Najm.
kalau tidak silap, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW mengatakan sesuatu juga merupakan hasil daripada panduan dan juga bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah asal kita melaksanakan puasa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ayat di dalam Al-Quranul Karim disebut di dalam kitab-kitab tafsir, antaranya kitab Safwatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni, disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Kathir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Kathir, disebut di dalam tafsir Fi Dhilal Quran Syed Qutb, disebutkan di dalam tafsir Al-Azhar Haji Abdul Malik Karim Abdullah yakni Hamka. Semua kita tafsir menyatakan bahawa kalau Allah Subhanahu wa taala mulakan sesuatu ayat dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ataupun wahai orang-orang yang merasakan dirinya beriman. Selepas daripada ayat beriman, pasti ada suatu perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala mau beritahukan kepada kita, mau sampaikan kepada kita. Apa sahaja ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Selepas ayat ya ayyuhalladzina amanu itu ada satu perkara ataupun berita yang perlu diambil berat, yang perlu diberi perhatian oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana selepas daripada ayat itu mungkin akan ada perintah daripada Allah ataupun ada larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua ni saja. Sama ada perintah ataupun larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita mengikutinya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Dalam riwayat yang lain wa sunnati nabiyhi, dalam riwayat yang lain wa itratu ahli baitihi. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kalau kamu pegang dua perkara ini kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yakni Al-Quranul Karim dan juga sunnah, yaitu hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasakan dirinya beriman kepada Allah. Kerana bukti iman itu ialah amal. Bukti iman ialah amal, dan setiap kali Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, pasti tuntutan di selepas ayat ya ayyuhalladzina amanu pasti tuntutan amal. Pasti tuntutan amal. Sebab itu Al-Imam Hasan Al-Basri dia pernah menyebutkan satu perkataan, kata beliau yang mulia rahimahullah, laisal iman bitamanni wala takhalli, laisal iman bitamanni wala bitakhalli, walakinnal iman ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dia menyebutkan laisal iman bitamanni, iman ni bukan hanya sekadar kita berangan-angan, aku beriman. Bukan sekadar itu. Iman bukan hanya sekadar ucapan di mulut. Iman bukan hanya sekadar ucapan di mulut. Tapi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan walakinnal iman ma waqara fi qalbi. Tapi iman itu ialah apa yang mekar, apa yang tersimpan, apa yang terkejap di dalam hati kamu, wasaddaqahul amal, dan kamu benarkan dengan amal, dan kamu buktikan dengan amal, dan kamu tunjukkan dengan amal. Jadi bukti iman ni ialah dengan amal. Kalau seseorang itu mengaku beriman tapi tidak beramal, maka imannya itu disebut lompang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang beriman sudah pasti dia akan membuktikan imannya, wasaddaqahu ala amal, dia pasti akan membuktikan imannya dengan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah kata pada ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba, yakni furida. Kutiba dengan makna furida. Kutiba alaikumus siyamu,
telah difardukan kepada kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang telah difardukan, yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan perkataan, akhir ayat ini Allah menyebutkan dengan perkataan la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan dengan perkataan la'alla. Di dalam bahasa Arab, apabila disebutkan perkataan la'alla, itu dengan makna lafaz taraji. Lafaz taraji, yakni dengan lafaz pengharapan. Lafaz pengharapan. Apa makna lafaz pengharapan? Lafaz pengharapan ni maksudnya belum tentu kita akan mendapat perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Belum tentu. Misalnya dalam ayat ini Allah menyuruh seseorang itu untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, moga-moga menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, moga-moga menjadi orang yang bertakwa? Kerana tidak semua orang yang berpuasa akan mencapai level takwa. Tidak semua orang yang berpuasa akan mendapat level takwa. Sebab itu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Hasil daripada puasa yang kamu lakukan. Jadi disebut sebagai lafaz taraji kerana tidak semua orang yang berpuasa dia akan dapat natijah daripada puasanya, iaitu at-taqwa. Maka sebab itulah Nabi SAW juga pernah menyebutkan as-sawmu junnatun. As-sawmu junnatun wa hisnun minan nar. Nabi kata puasa itu pencegah, junnah ataupun perisai. Puasa itu perisai ataupun pencegah, wa hisnun minan nar, dan perisai daripada api neraka. Maksudnya di sini Nabi kata, orang yang berpuasa, as-sawmu junnatun, puasa yang berkualiti itu, puasa itu mampu untuk menghalang dirinya daripada perkara-perkara yang memaksiati Allah. Di dunia, sewaktu di dunia, fungsi puasa itu ialah menghalang manusia daripada perkara-perkara yang memaksiati Allah. Menghalang manusia daripada perkara-perkara yang memungkiri Allah Subhanahu wa taala. Ini natijah kesan daripada puasa seseorang di dunia. Dan kesan daripada puasa seseorang di dunia akan dibawa di hari akhirat. Apakah kesan puasanya di hari akhirat? Hisnun minan nar. Puasanya itu akan menghalangnya daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata para ulama daripada hadis ini, kalau puasa seseorang itu masih belum mampu untuk menjaga dirinya daripada perbuatan dosa dan maksiat sewaktu di dunia, maka bagaimana puasanya itu mampu untuk menghalang dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Puasanya itu tidak mampu halang dirinya daripada dosa, macam mana mau menghalang dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka sebab itu kata para ulama, puasa yang berkualiti iaitu dia akan menjadi junnah, dia akan menjadi penghalang daripada seseorang itu daripada melaksanakan dosa dan juga maksiat, dan akhirnya natijahnya di hari akhirat puasanya itu akan menjadi hisnun minan nari, akan menghalang dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Waktu fardih. Waktu bilakah difardukan puasa ini? Kita berpuasa, sejarah mengenai puasa. Sejarah mengenai puasa ini perlu juga kita ambil tahu. Misalnya juga macam solat Jumaat. Macam juga solat Jumaat, kenapa hari Jumaat dinamakan Jumaat? Apakah sejarah yang berlaku pada hari Jumaat sehingga hari Jumaat dipanggil Jumaat? Sedangkan kalau kita kiraan hari, semua kiraan hari kita ni hasil daripada kiraan nombor. Hasil daripada kiraan nombor. Macam hari Ahad maknanya al-Ahad, Ahad maknanya satu, Isnin, hari Isnin daripada perkataan Ithnaini dengan makna dua, Selasa daripada perkataan Thalathah, ini maknanya tiga. Jadi setiap hari-hari di dalam setiap hari-hari dalam seminggu ni dia sebenarnya bergantung kepada hari. Tapi bila masuk hari Jumaat, dia tidak sebut sebagai Yaumus Sittah ataupun Yaumus Sadis. Dia tidak sebut sebagai hari itu, tapi disebut sebagai hari Jumaat kerana pasti ada sejarah.
pasti ada sejarah di sebalik perkataan tersebut dan peristiwa tersebut. Kenapa hari Jumaat dipilih oleh Allah sebagai hari untuk manusia berkumpul? Pasti ada sejarah di sebaliknya. Macam tu juga dengan puasa, bilakah sejarahnya difardukan puasa tersebut? Furida fi sanati thaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Jadi bila difardukan puasa ini, puasa difardukan pada tahun kedua hijrah. Fi sanati thaniyah minal hijrati, pada tahun kedua hijrah, fi syahri Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ni daripada perkataan sya'ab, maksudnya yang menonjol. Maksudnya yang menonjol. Jadi bila ditambah alif nun selepas perkataan sya'ab, dia akan menjadi dua. Benda tu akan menjadi dua, dia akan menjadi muthanna. Walaupun tidak semua perkataan bahasa Arab bila ditambah alif nun dia dengan makna dua, kerana boleh jadi dia menjadi makna mubalaghah, seperti mana perkataan Ramadan. Nanti kita akan bincangkan di bawah ini. Perkataan Ramadan juga daripada perkataan ar-ramdu pun ditambah juga dengan alif nun. Jadi dia menjadi Ramadan. Dia menjadi Ramadan. Macam tu juga dengan Sya'ban. Sya'ban juga begitu. Dia ada penambahan alif nun. Jadi Sya'ban. Jadi apa makna Sya'ban? Sya'ban ni ialah Sya'ab dengan makna yang menonjol. Jadi bila sebut Sya'ban, dia makna 2 bulan yang menonjol. 2 bulan yang menonjol. Kenapa Sya'ban disebut sebagai Sya'ban? Kerana dia berada di tengah-tengah di antara 2 bulan yang menonjol. Kerana sebelum bulan Sya'ban ialah bulan Rajab. Kan? Sebelum bulan Sya'ban ialah bulan Rajab. Yang ini masyhur bulan Rajab dengan peristiwa yang sangat besar, iaitu dengan peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Peristiwa yang sangat agung berlaku pada bulan Rajab, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, iaitu peristiwa yang menyebabkan kita mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat. Ini bulan Rajab. Kemudian masuklah bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Lepas bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Sya'ban ialah bulan Rajab, ini bulan yang agung, dan selepas bulan Sya'ban pula bulan Ramadan juga bulan yang agung. Jadi Sya'ban dia berada di tengah-tengah. Jadi disebab tu dinamakan Sya'ban. Yang ini 2 bulan bulan yang berada di tengah di antara 2 bulan yang menonjol. Jadi puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Pada tahun kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 Ramadanat kulluha nawaqis ay 29 yawman illa wahidan fakamilun. Disebutkan di dalam kitab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa sebanyak 9 kali. 9 Ramadanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup Nabi. Sepanjang hidup Nabi telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Kenapa? Kerana Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Dan puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah. Jadi 11 tolak 2 sama dengan 9. Jadi 9 kali Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kulluha nawaqis, daripada 9 ini ay 29 yawman, Nabi SAW berpuasa sebanyak 8 kali. Sebanyak 8 kali dengan jumlah harinya sebanyak 29 yawman, iaitu 29 hari. Nabi puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Daripada 9 ini 8 kali Nabi puasa, yang mana pada bulan itu jumlah puasanya 29 hari. 29 hari. Illa wahidan fakamil. Hanya 1 kali saja yang mana Nabi berpuasa, yang mana bulan puasa Nabi berpuasa itu harinya 30 hari Ramadan. Jadi Nabi puasa sebanyak 9 kali. Ada bulan yang Nabi puasa, bulannya itu hanya 29 hari. Ada puasa yang Nabi puasa yang bulannya itu ada 30 hari. Jadi Nabi SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara perlu kita tahu kerana ini merupakan sejarah
Lagi-lagi pula perkara ini berlaku kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia disebutkan di sini berkenaan dengan bulan Ramadan. Dia menyebutkan bahawa apa maksud di sebalik Ramadan? Apa itu Ramadan? Dia memberikan ta'rif pula berkenaan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' min asy-syuhuril arabiyyati. Bulan Ramadan ialah bulan Ramadan ialah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Bulan ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Kalau kita kira daripada pertama Al-Muharram sampailah bulan yang ke-9, bulan ke-9 ialah bulan Ramadan. Wa huwa afdalus syuhur, dan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling terbaik sekali di antara bulan-bulan yang lainnya. Daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampailah bulan Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Daripada semua 12 bulan ini, bulan yang paling afdal, bulan yang paling terbaik ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ada terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang bulan Ramadan. Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Bila mana masuk bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan segala pintu-pintu syurga, dan Allah Subhanahu wa taala akan kunci, tutup semua pintu-pintu neraka, dan wasulsilati syayatin, dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, seperti mana mukaddimah saya tadi, saya sebutkan juga hadis berkenaan dengan kemuliaan bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang nafas kita pun dikira sebagai pahala kebajikan. Jadi di antara bulan semuanya itu yang paling afdal, wa huwa afdalus syuhur, yaitu bulan yang paling afdal ialah bulan Ramadan al-Mubarak. Wa summiya Ramadana qila li'annahu indama wada'a al-arabu asma'a syuhur wafaqa hadha asy-syahru shiddatul har. Ketika orang-orang Arab, kenapa dinamakan Ramadan ini sebagai Ramadan? Kerana ketika orang-orang Arab ingin mengambil nama-nama bulan, ingin memberi nama-nama bulan bertepatan dengan bulan ke-9 ini, syiddatul har, pasti dia punya bulan ini akan menjadi panas. Pasti bulan tu akan menjadi panas. Setiap kali masuk bulan yang ke-9, pasti bulannya menjadi panas. Setiap kali masuk bulan yang ke-9, pasti bulannya akan menjadi panas. Tahun hadapan bulan ke-9 pun panas. Tahun kehadapan lagi bulan ke-9 panas. Tahun kehadapan lagi bulan 9. Asal masuk bulan 9 mesti keadaannya menjadi syiddatul har. Keadaannya tersangat panas. Fasummuhu Ramadana minar ramda. Maka diambillah nama bulan 9 itu sebagai Ramadan minar ramda, daripada ar-ramda. Apa dia ar-ramda? Syiddatul har, yaitu tersangat panas. Jadi kenapa dinamakan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan? Kerana orang-orang Arab dulu bila masuk bulan Ramadan, dia keadaan cuacanya akan bertukar menjadi tersangat panas, dan diambillah Ramadan daripada perkataan ar-ramda, yakni maksudnya syiddatul har, tersangat panas. Waqila, dan ada juga pandangan yang menyebutkan kenapa Ramadan ini dipanggil Ramadan, li'annahu yarmidu dhunuba ay yahriquha. Ada juga pandangan yang mengatakan kenapa dinamakan Ramadan, kerana Ramadan ini yarmid. Ramadan daripada ar-ramdu, sifatnya yarmidu dhunub, dia menghapuskan segala dosa. Ialah keadaan yang tersangat panas, sehingga boleh membakar apa yang ada di sekelilingnya. Itu disebut sebagai Ramadan. Maka sebab itu Ramadan ni dia ada alif nun. Dia ada alif nun dengan makna mubalaghah, dengan makna sifat yang tersangat panas sehingga membakar yang berada di sekelilingnya. Itu makna Ramadan. Jadi sebab itu Ramadan dinamakan Ramadan li'annahu yarmidu dhunub, kerana Ramadan dia memadamkan dosa-dosa. Keadaan yang tersangat panas akan menyebabkan dosa-dosa pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna puasa. Itu makna Ramadan. Makna Ramadan ay yahriquha, iaitu menghilangkan sama sekali, membakar dosa-dosa tersebut. Jadi kita telah pun selesai membincangkan tentang ta'rif puasa, membincangkan ta'rif puasa dari segi bahasa, dari segi syarak, kemudian apa asal kita berpuasa, apa dalil,
kemudian bila difardukan puasa, kemudian apa makna Ramadan. Kemudian kita masuk, sebelum kita masuk berkenaan dengan ahkam berpuasa, kita masuk berkenaan dengan fadilatus saum. Apakah kelebihan bagi orang yang berpuasa? Jadi fitrah sebenarnya, lumrah manusia sebenarnya suka kepada kelebihan-kelebihan. Maka sebab itu kata para ulama, bila kita mau ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau mengajak manusia kepada Allah, maka kata para ulama lebih bagus kita menyebutkan tentang fadilat-fadilat daripada kita menyebutkan tentang azab-azab. Kita mau ajak orang yang tidak sembahyang menunaikan sembahyang, menunaikan solat. Kita mau ajak orang yang menunaikan solat kepada solat, ya kan? Jadi kata para ulama, banyakkan sebut tentang fadail, banyakkan sebut tentang kelebihan-kelebihan. Apa kelebihan solat? Apa kelebihan orang yang dapat berjemaah di masjid? Apa kelebihan orang yang berjalan kaki ke masjid? Apa kelebihan orang yang banyak sujud di hadapan Allah? Sebutkan lebih banyak kelebihan-kelebihan. Kerana lumrah manusia ini suka kepada kelebihan-kelebihan. Kurangkan sebut tentang azab. Kalau tidak sembahyang ni masuk neraka, tidak sembahyang ni kafir, tidak sembahyang ni diazab. Kurangkan sebut tentang azab. Kerana Nabi itu diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kami hantar kamu wahai Muhammad ke seluruh alam sebagai menyebar rahmat kepada sekalian alam. Jadi banyakkan sebut tentang fadail, banyakkan sebut tentang kelebihan-kelebihan. Maka sebab itu juga Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi karang satu kitab yang bertajuk Fadailul A'mal, iaitu kelebihan-kelebihan amal. Baik, apakah dia punya fadilat? Al-ayatu wal ahadithu kathiratun fi dhalika. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang kelebihan berpuasa, wal ahadithu, dan hadis-hadis berkenaan dengan puasa, kelebihan puasa, kathiratun fi dhalika, tersangatlah banyak berkenaan dengan itu. Wa qauluhu, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang yang berpuasa, was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman apa? Was-shaimina, lelaki-lelaki yang berpuasa, was-shaimati, perempuan-perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum, lelaki-lelaki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizati, dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, wadh-dhakirina Allah katsiran, dan lelaki-lelaki yang banyak mengingati Allah, wadh-dhakirati, dan perempuan-perempuan yang banyak mengingati Allah, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka ini maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'aziman, dan juga pahala yang tersangat besar. Jadi ayat ini Allah akan berikan kepada mereka itu, siapa mereka itu? Was-shaimina was-shaimat, lelaki dan perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, lelaki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Tiga orang ini, tiga kumpulan ini, tiga golongan ini, Allah akan berikan kepada mereka maghfiratan wa ajran 'azima, yaitu keampunan dan juga balasan pahala yang sangat besar. Jadi Allah mulakan ayatnya dengan perkataan was-shaimin, ini orang-orang yang berpuasa. Jadi ini salah satu kelebihan orang yang berpuasa. Wa fil hadithi qudsi anillahi ta'ala annahu qal, dan daripada hadis qudsi pula tentang kelebihan orang yang berpuasa, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin illa as-siyama fahuwa li wa ana ajzi bihi. Disebutkan dalam hadis qudsi bahawa Allah berfirman, setiap kebaikan, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha, setiap kebaikan yang dilakukan Allah akan balas dengan 10 pahala, dengan 10 pahala. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali ganda, sampai 700 kali ganda. Illa siyam, kecuali puasa.
Puasa Allah Subhanahu wa taala tidak gandakan sebagai 700. Fahuwali wa ana ajzibi, tetapi puasa ini Allah Subhanahu wa taala yang sendiri memberi ganjaran padanya. Mak, tolong kasih pelan sikit. Mak. Kasih pelan sikit. Tolong kasih pelan sikit. Wa ana ajzibi. Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin illa siyama fahuwali wa ana ajzibi. Setiap kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda ila 700 dhifin illa siyama fahuwali wa ana ajzibi. Baik, wafil hadithi dan berkenaan dengan hadis juga. Wafil hadithi man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Wafil hadithi aidan lisaimi farhatani idza aftara fariha wa idza laqiyallahu fariha bisaumihi. Banyak hadis-hadis yang lain berkenaan dengan perkara ini, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ini farhatani, akan diberikan 2 kegembiraan. Lisaimi farhatan, akan diberikan dua kegembiraan. Idza aftara fariha, bila mana dia berbuka maka akan diberikan kegembiraan padanya. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, dan apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan gembira dengan puasa yang dia lakukan sewaktu di dunia. Wa fil hadithi kadzalik, dan ada juga hadis yang berkenaan dengan itu juga, walaupun hadis ini sebenarnya diperselisihi oleh para ulama. Ada mengatakan hadisnya dhaif, ada mengatakan hadisnya syiddatud dha'af, yakni terlalu dhaif. Tapi kita ambil sebagai fadail saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shamtus shaimi tasbih." Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, diberikan pahala tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya itu sebagai ibadah. Wa du'auhu mustajab, dan doanya itu makbul. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan menyuruh kita untuk tidur sebenarnya. Banyak orang salah faham berkenaan dengan hadis ini. Dia menyatakan Nabi sendiri suruh menyebut bahawa orang yang tidur ketika puasa pun dikira sebagai ibadah. Wa naumuhu ibadah, tidurnya sebagai ibadah. Sebenarnya bukan itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kalau orang yang tidur itu pun diberi pahala ibadah, apatah lagi orang yang mengerjakan ibadah. Kalau orang yang tidur sendiri pun diberikan pahala ibadah, apatah lagi orang yang baca Quran, apatah lagi orang yang berzikir, apatah lagi orang yang memperbanyakkan ibadat sunat, pasti lebih-lebih lagi diberikan terlalu banyak pahala. Wa du'auhu mustajab, dan doa orang yang berpuasa ini mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir dia berikan di sini di dalam bab fadilatus shaum, tentang kelebihan yang berpuasa, yaitu as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nari. Puasa itu ialah perisai pencegah, dan juga hisnun hasinun minan nari, dan bertugas sebagai perisai daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk pengajian pada hari ini insya-Allah kita telah pun membahaskan tentang perkara yang sangat penting di dalam awal puasa kita, yaitu berkenaan dengan ta'rif, berkenaan dengan asal puasa, dalilnya, berkenaan dengan bila difardukan, berkenaan dengan makna Ramadan, dan berkenaan dengan kelebihan puasa. Jadi insya-Allah pada esok hari insya-Allah kita akan masuk di dalam bab berkenaan dengan ahkamus shaum, tentang berkenaan hukum hakam berpuasa, yang mana hukum berpuasa ini dia terbahagi kepada 4 hukum. Jadi apakah 4 hukum tersebut? InsyaAllah kita akan sebutkan pada esok hari. InsyaAllah sekiranya diberi keizinan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan muzakarah kita pada petang ini, pada zuhur ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keafiatan untuk menjadikan puasa kita ini sebagai puasa yang makbul di sisi Allah, diterima di sisi Allah, dan insya-Allah meningkatnya puasa kita daripada tahun yang lalu kepada tahun ini dengan peningkatan yang terbaik dari segi kualiti, sehingga kita akan mendapat puasa yang khusus daripada orang-orang yang seperti mana orang-orang yang khusus. Insya-Allah Allah bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar.